Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan sidang pendengar kita pada malam ini? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, tidak kira di mana saja anda bersiaran. Mungkin ada di antara kita yang sedang bersiaran menerusi rancangan ataupun ruangan FB, Bergas, YouTube ataupun podcast kita. Saya amat mengalu-alukan semuanya dalam rancangan ini bagi mengikuti sambungan perbincangan hadis kita pada tahun lepas. Dan Alhamdulillah, tahun ini kita berkesempatan untuk menyambung perbincangan hadis kita yang kedua yang telah kita tampilkan sebagai perbincangan kedua untuk rancangan e-hadis kita yang dianjurkan oleh Bergas. Pada malam ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan penjelasan tentang iman, Islam, ihsan dan hari kiamat. Jika ada yang terlupa, perbincangan kita pada tahun lepas sudah dibuka dengan perbincangan tentang persoalan pertama yang diajukan oleh seorang yang datang bertemu Nabi SAW yang menanyakan tentang beberapa soalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, yang mana Umar bin Al-Khattab ada menceritakan tentang kedatangan seorang lelaki berada di hadapan Nabi SAW dengan pakaian yang serba putih, rambutnya yang hitam, lalu bertanyakan beberapa soalan kepada baginda. Dan soalan pertama yang telah kita bincangkan pada sesi kita yang lepas ialah tentang apakah itu Islam. Mungkin ingat apa yang telah kita bincangkan pada bulan lepas. Kita bincangkan tentang Islam. Nabi SAW jelaskan ialah mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Setelah itu, apakah respon lelaki yang bertanya tersebut? Umar bin Al-Khattab menceritakan, lelaki itu pun menjawab, qala sadaqta. Umar radhiyallahu an ketika mendengar jawapan yang diberikan oleh lelaki tersebut, yang membenarkan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW, Umar mengatakan, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar pun berkata, kami hairan, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Jadi di sini Umar ceritakan lelaki itu dia tanya kepada Nabi tentang Islam. Nabi pun memberikan jawapan kepada dia. Lalu dia kata apa? Engkau benar. Dia membenarkan jawapan yang Nabi SAW berikan. Jadi Umar kata, mereka di kalangan sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, mereka berada dalam keadaan yang pelik. Kenapa pula dia membenarkan apa yang Nabi SAW jawab itu tadi? Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi menyatakan faktor kehairanan mereka kerana hal itu menyelisihi kebiasaan orang yang bertanya. Okey, jadi bila kita lihat kepada jawapan itu tadi kan, Imam An-Nawawi dia mengatakan, kehairanan ini disebabkan ia menyalahi kebiasaan. Maksudnya bukan satu kebiasaan bagi orang yang bertanya kemudian dia membenarkan. Sebab biasanya kalau orang bertanya ni dia tidak mengetahui
Ya, apa yang ingin dia tanyakan tu, sebab tu dia tanya. Namun di sini lelaki ini seolah-olah dikatakan oleh Imam An-Nawawi dia memiliki kefahaman dan pengertian terhadap apa yang dia ingin tanya tu tadi. Maka sebab itu Imam An-Nawawi menjelaskan ia merupakan faktor mengapa Umar bin Al-Khattab menyatakan bahawa para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu mereka hairan, ya, dengan apa yang telah dijawab oleh lelaki tersebut. Dan setelah itu Umar bin Al-Khattab menyatakan bahawa lelaki ini dia bertanya kepada Nabi SAW dengan soalan yang berikutnya, iaitu dia tanya kepada Nabi, fa akhbirni 'anil iman. Maksudnya, kabarkan kepadaku tentang iman. Maknanya, di sini pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya berkenaan dengan iman. Jadi, keimanan ini ketika ditanya kepada Nabi SAW, Nabi memberikan jawapan yang begini kepada beliau. Ya, Nabi SAW menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya Nabi SAW bersabda, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman dengan qadar, tidak kira sama ada qadar itu baik ataupun buruk. Lelaki ini sekali lagi memberikan respon kepada Nabi SAW dengan respon yang sama sebagaimana soalan yang pertama itu tadi. Dia kata, qala sadaqta, engkau benar. Baik, kita lihat di sini. Iman yang dijelaskan oleh Nabi SAW memiliki 6 perkara. Pertama, Nabi jelaskan kepada dia, iman ialah engkau beriman kepada Allah. Kedua, engkau beriman kepada para malaikat. Ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, engkau beriman kepada para rasul. Seterusnya yang kelima, Nabi SAW menyebutkan di sini, engkau beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan beriman kepada takdir. Ya, kalau dalam bahasa Melayu kita akan panggil takdir lah. Takdir tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk. Keenam-enam perkara ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita kenali ia sebagai rukun iman kita. Okay, rukun iman kita. Jadi ada 6 rukun iman yang Nabi SAW jelaskan kepada lelaki itu, yang mana bila kita nak kata seseorang itu adalah orang yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh mengurangkan apa yang ada pada keenam-enam komponen yang ada pada keimanan tersebut. Namun sebelum kita masuk satu persatu perbincangan tentang keenam-enam perkara yang terdapat di dalam iman yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu tadi kepada lelaki tersebut, penting untuk saya menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan iman. Menurut kepada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, majoritinya menyatakan bahawa iman ia memiliki 3 unsur utama. Jadi kalau kita nak tahu adakah kita ni beriman ataupun tidak, pastikan 3 unsur ini ada pada diri kita. Ya, maknanya kita bukan hanya kata beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, bukan itu saja. Tetapi adakah keimanan kita kepada keenam-enam perkara itu tadi memiliki 3 unsur ini? Pertama, iaitu kita kata iman ini perlu ada ikrar. Ikrar maknanya ialah bila kita ucapkan satu
pengakuan di dalam hati kita berkenaan dengan hal itu. Ya, ucapan lisan kita. Jika masih ingat lagi perbincangan kita pada bulan lepas, kita bincangkan bahawa keimanan Islam adalah sesuatu yang mana engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini kita panggil sebagai mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah adalah bukti keimanan seseorang yang mana kita masukkan ia pada ikrar, yang kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, ucapan dengan lisan. Kita boleh kata, saya beriman Allah itu esa. Ini adalah ucapan. Saya beriman kepada para malaikat. Ini kita panggil sebagai ucapan. Saya beriman kepada qada dan qadar. Ia adalah ucapan. Tetapi adakah keimanan hanya cukup dengan ucapan-ucapan kita? Tidak. Sebab itu kita ada unsur yang kedua di sini. Apa dia? Iaitu tasdiq. Kita membenarkan. Ya, tasdiq ini maksudnya lah membenarkan. Membenarkan dengan hati kita. Jika tadi kita ucap dengan lisan, sekarang kita benarkan dalam hati. Semua orang boleh menyatakan bahawa mereka beriman kepada Allah. Tapi belum tentu hati mereka membenarkan apa yang mereka ucapkan. Jadi ini sebab tu para ulama meletakkan iman ia perlu ada kepada membenarkan dengan hati. Sesiapa saja boleh ucapkan dengan lidah dia tentang keimanan, tapi belum tentu hatinya benar-benar beriman dengan apa yang dia ucapkan. Ya, kemudian kita ada amal. Tadi kita ada ikrar, tasdiq, amal. Amal maksudnya ialah kita beramal. Kita melaksanakan apa yang dah kita sebutkan tadi dengan ucapan dan apa yang dah kita benarkan dengan hati kita. Jadi bila kita kata di sini amal, amal maksudnya ialah kita melaksanakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita benarkan dengan anggota badan kita. Sebab itu tadi kita kata bahawa anggota badan dengan perbincangan yang lepas kita katakan orang yang beriman kepada Allah, ya, mereka ini adalah orang yang mana solat, berpuasa, bayar zakat, menunaikan ibadah haji jika mereka mampu. Ada pelaksanaan daripada sudut anggota badannya. Jika kita kata orang itu dia hanya beriman, dia ucapkan dengan lisannya, saya beriman kepada Allah. Dia benarkan dalam hati dia. Tapi dia kata apa? Oh, saya tak nak beramal. Saya tak nak solat, saya tak nak berpuasa, kan saya tak nak bayar zakat, saya tak nak tunaikan haji. Saya cuma nak ikrar, saya cuma nak tasdiq. Saya cuma nak benarkan dengan lisan saya dan saya cuma nak percaya dalam hati saya. Di sini, kita tak boleh masukkan ia pada kategori keimanan jika orangnya begitu. Okey? Kita tak boleh masukkannya pada keimanan. Sebab apa? Dia kurang satu unsur iaitu amal. Atau orang itu kata, saya cuma nak ikrar. Okey? Maksudnya dia nak ucapkan guna lisan dia. Tapi dia tak nak percaya, dia nak amal. Maknanya di sini ya, kita lihat. Kita ada 3 tadi. 3 ni tak boleh kurang. Okay, dia mesti ada ketiga-tiganya. Ikrar, tasdik dan juga amal. Jika kita cuma hanya ikrar, tapi kita tak tasdik, kita beramal. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Kalau yang begini, kita boleh masukkan ia pada satu perbincangan, iaitu perbincangan orang yang munafik. Yang mana kalau kita rujuk dalam sejarah Islam kita, ketika Islam membangun pada sebuah fasa di kerajaan Islam Madinah, ramai di kalangan munafik yang muncul pada masa itu. Diceritakan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, mereka hanya mengucapkan keimanan mereka dengan lisan. Mereka solat? Yes, mereka solat. Mereka ikut berperang? Ya, mereka ikut berperang.
Tapi adakah mereka membenarkan dengan hati mereka? Tidak. Ada di kalangan mereka yang wujud pada zaman Nabi SAW dalam keadaan yang sedemikian. Iaitu hanya ikrar, beramal, tapi dalam hatinya tidak. So di sini kita tak panggil dia sebagai orang yang beriman. Dia adalah orang yang munafik keadaannya. Sebab itu tasdik perlu ada. Okey? Tasdik ya mesti ada. 3. Tapi kalau kita kata orang tu dia cuma beramal sahaja. Kan? Dia cuma beramal saja. Dia nak puasa, dia nak try solat, kemudian dia nak try pergi umrah tak boleh lah ya. Dia nak try bayar zakat ke apa kan? Dia nak try bersedekah. Tapi dia tidak ada ikrar. Dia pun tidak ada tasdik. Dia cuma nak cuba saja bagaimana orang berpuasa. Dia nak rasa keadaan orang yang solat. Adakah kita boleh masukkan ia pada kategori iman? Tidak juga. Sebab itu tadi saya kata, ketiga-tiganya perlu ada. Ucapan, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota badan. Baru dia lengkap untuk kita panggil dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda ini. Jadi tak bermakna bila Nabi kata beriman itu engkau beriman ya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Hanya sekadar itu. Tetapi ia perlu ada 3 unsur tadi yang mana kita ucapkan, kita nyatakan ia dengan lisan kita tentang keimanan tersebut. Lalu kita benarkan dengan hati kita penuh keikhlasan dan juga kita beramal dengan setiap sesuatu yang terkandung di dalam keimanan itu tadi. Barulah kita kata tepat orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Baik, kita pergi kepada poin kita yang pertama. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah di sini, okay, kita ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Pada malam ini kita pergi kepada perkara yang pertama. Untuk perkara yang pertama, kita sebutkan bahawa iman kepada Allah ialah kita mengimani keberadaan Allah dan keesaan Allah. Keberadaan Allah maknanya kita kata apa? Allah itu ada. Ya, dan keesaan Allah bermakna Allah itu esa, satu, tunggal, tidak ada duanya. Bila kita kata tidak ada dua, 3 jauh sekali. Ini dipanggil sebagai keimanan kepada Allah. Percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada dan juga Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Dan bagaimana kita ni nak lihat berkenaan dengan keberadaan dan keesaan Allah itu tadi? Ya, di sini saya ingin jelaskan sedikit berkenaan dengan mengimani keberadaan dan keesaan Allah. Kita memang tak nampak Allah. Betul kan? Kita tak boleh melihat Allah ketika sekarang ni lah. Memang itu satu benda yang mustahil. Tetapi, ya, walaupun dalam keadaan kita tak melihat Allah itu tadi, kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Bahkan kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita tentang penciptaan Allah. Bila kita jalan, keluar, kita lihat. Cuba lihat langit yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit berada di atas kita tanpa tiang. Adakah ia jatuh? Tidak. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu sebagai manusia, sebagai makhluk, kita tak mampu untuk mencipta sebagaimana yang Allah ciptakan kerana Allah itu Maha berkuasa. Bila kita melihat langit dengan setiap sesuatu yang Allah ciptakan di atas langit itu,
dengan awan yang menggebu, langit yang berlapis-lapis, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Yang mana setiap satu yang Allah ciptakan di atas langit itu memiliki fungsinya yang tersendiri untuk makhluknya yang ada di atas muka bumi ini. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, kita tahu bahawa ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, pasti yang menciptakan itu adalah Maha segala-galanya. Maka sebab itu jika kita rujuk dalam surah Al-Mulk, biasa kan kita baca surah Al-Mulk, merupakan surah lazim kita, ya, yang kita baca selalunya. Dalam ayat yang ketiga, Allah kata apa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kemudian apa kata Allah? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada kecacatan bila kita melihat 7 lapis langit yang Allah ciptakan di atas kita ini. Cuba cari, adakah di sana sebarang kecacatan? Beza jika kita melukis langit. Bila kita melukis langit, pasti ada ketidaksempurnaan pada lukisan kita. Namun pada ciptaan Allah, tak mungkin ada kecacatan itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, lihat, adakah di sana sebarang kecacatan? Kemudian Allah kata, farji'il basara hal tara min futur. Lihat lagi, ulangi lagi pandangan kita pada ciptaan itu. Adakah di sana masih lagi ada kelemahan? Adakah di sana masih lagi ada kecacatan? Tidak ada. Ia bukti bahawa ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan, yang maha segala-galanya. Sebab itu dalam surah Al-Hashr pada ayat yang ke-22, apa kata Allah? Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maknanya di sini Allah nak tegaskan bahawa Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ya, Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa di dalam ayat ini adalah satu bentuk penegasan yang ingin Allah tegaskan kepada kita, makhluknya ini, bahawa tidak ada Tuhan bagi alam semesta melainkan Allah. Bukti bahawa Allah itu wujud dan bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Dan di sini apa kata Allah? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah, Dia Maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Maksudnya Allah Maha mengetahui semua makhluk di alam nyata dan ghaib. Kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di alam ghaib. Ia di luar pengetahuan kita. Hatta saya kata, di alam nyata ini juga ada banyak makhluk yang Allah ciptakan. Kita sebagai manusia, kita tidak mengetahuinya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lantaran Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencipta. Allah ciptakan semua yang ada di atas langit, di atas bumi, bahkan di dalam bumi ada banyak perkara yang tidak kita ketahui. Sebab itu dalam surah Al-Hashr ini menjelaskan kepada kita Allah Maha mengetahui apa yang ghaib dan apa yang nyata. Wa syahadati huwa ar-Rahmanur Rahim. Nyatakan bahawa dialah huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa ar-Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Sekali lagi, ayat ini ingin menyatakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan Maha Pemurahnya, dengan Maha mengasihaninya telah menciptakan kita, hamba Allah ini, bagi menyedarkan kita bahawa kita hanyalah hamba. Kita adalah makhluk yang ada menciptakan. Siapakah yang menciptakan kita? Allah. Tidak ada selainnya, melainkan Allah. Sebab itu tadi Allah kata di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-22,
huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kemudian yang kedua, apakah yang terkandung kepada tentang iman kepada Allah ini? Kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Ya, untuk mengetahui tentangnya, sila ikuti rancangan kita e-hadis anjuran pergas pada bulan hadapan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan juga kelapangan masa untuk ikuti perbincangan yang berikutnya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.